kita teruskan lagi. Itu ya arti sumpah. Kalau dalam mahkamah syariah terkadang juga ada kes-kes yang suruh bersumpah. Itu maknanya kita disuruh bersumpah. Maka ya, kita kena bersumpah. Ya. Jadi sumpah itu ya, diminta oleh orang yang mengendaki. Suruh kita bersumpah, maka kita pun bersumpah. Ya. Tapi biarlah sumpah itu adalah di pihak yang benar. Baik ya, teruskan lagi 1389. 1389 dah baca, okey. Ya betul. 1390 pula. Silakan. Ya. 139A wa fi lafzin baca sikit. Baik ya, kita catatkan dua-dua sekali. 1390 1390A. Catatkan. Hadis sah. Matan. Sesudah sumpah lalu mau membatalkan sumpah, diperintah membayar kifarah. Lebih dahulu. Kemudian baru boleh mengerjakan. Baru boleh mengerjakan. Berhenti. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Mana mengerjakan kebaikan atau mengerjakan ya
apa yang dia sumpahkan. Contoh beginilah, senang biar faham ya. Contoh seorang ini, dia jumpa doktor. Dia didapati dia mengadu sakit dada. Kemudian dia dibagi tahu oleh doktor atau ditanya oleh doktor, kamu adakah merokok? Dia kata, ya, saya merokok. Kemudian kalau nak sehat, berhenti merokok dan makan ubat ni dulu. Dibagilah ubat. Kemudian balik, dia berjumpa dengan isteri dia. Dia kata, ya, demi Allah, lepas ni aku tak nak rokok lagi. Sumpah tu pasal doktor kata, kalau nak sihat jangan rokok, ya kan? Balik-balik dia pun bersumpah, demi Allah, kata, aku tak nak rokok lagi dah. Ya. Seronoklah dengar kan? Laki dah tak rokok lagi. Kemudian seminggu kemudian hisap rokok balik. Seminggu kemudian, artinya dia sudah melanggar sumpah tak? Melanggar. Dan dia kena bayar kifarah. Kifarah sumpah ni, kena catat ayat surah Al-Ma'idah ayat 89, catat ya. Surah Al-Ma'idah buat nota ayat 59. Jadi punya kifarah sumpah mengikut surah Al-Ma'idah ni ayat Quran sendiri yang memberikan kifarah. Maknanya bukan Nabi, tapi Allah sendiri yang memberikan kifarah sumpah. Kifarah sumpah ni pertama, memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin makanan pertengahan. Makanan pertengahan yang kamu beri makan kepada keluarga kamu. Macam mana tu? Memberi pertengahan. Pertengahan tu maknanya, kalau contohlah kalau seandainya kita makan beras 3A tu, kita boleh bayar kifarah tadi dengan memberi beras 2A. Itu pertengahan. Tapi seandainya kita nak bagi 3A pun tak ada salahnya. Kalau kamu beri pertengahan yang kamu makan, beri makan kepada keluarga kamu pun tak mengapa. Ini yang nombor 1. Kemudian atau lagi memberi pakaian mereka. Atau ikut Quran ni, atau tahriru raqabah, memerdekakan hamba. Kemudian, maka barang siapa tidak dapati berpuasa 3 hari. Jadi jangan terus ambil yang akhir Yang akhir puasa 3 hari itu sekiranya tidak ada memperolehi yang atas. Saya ulang balik. Pertama, memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian. Macam mana tu? Memberi pakaian. Kita bagi seorang 1 kain batik, contoh. 10 orang 10 kain batik. Dah memadai. Sebagai membayar kifarah sumpah.
Atau tu mana boleh, ya. Mana sama ada memberi makan atau memberi pakaian. Itu mana atau. Satu lagi, atau memerdekakan hamba. Tak adalah. Bagi kita tak adalah. Tapi untuk memberi makan atau pakaian, ya, itu maknanya tak ada masalah. Tapi yang akhir, kalau tak dapati yang atas ni, ya, nak bagi makan 10 orang miskin tak boleh, nak memberi pakaian tak boleh, memerdekakan memang tak boleh, barulah ambil yang akhir, iaitu berpuasa 3 hari. Ini namanya kifarah sumpah. Ya. 10 sama. Sama dengan yang atas tu. Ya. Macam mana? Tak apa, boleh juga buat alas-alas. Buat kain basahan. Ya. Itu tak ada masalah. Tapi yang penting, ya, 10. Undang-undang ni 10 bagi 10 orang yang miskin. Ya. Okey. Okey. Memberi makan ni, ya, paling kurangnya 1 mud. 1 mud ni macam 1 cupak. 1 cupak beras. Kepada 10 orang miskin. 1 cupak. Itu dah siap nasi berlauk tu. Nasi. Ya. Tapi ada setengahnya juga, ya, membolehkan kalau seandainya ia melebihi daripada 1 mud harga dia. 1 mud ni maknanya kalau 1 mud ni 1 cupak, ya. 1 cupak. 1 cupak berapa? 4 pot susu. 4 pot susu manis. Ya, 4 pot susu manis tu 1 cupak. Itu ikut gantang Arab, ya. Gantang, cupak, ya. Kalau cupak, kalau gantang 12 cupak. 12 cupak, 4 cupak. Ya. Jadi kalau nak kira hitungan senanglah. 1 cupak tu 4 pot. 4 pot susu manis. Kalau ukuran dia, kita punya bagi makan tu siap berlauk semua dalam harga sekitar itu atau lebih, tak mengapa. Jangan kurang. Maknanya, ya, bagi nasi lemak je yang harga RM1. Seorang bagi nasi lemak harga RM1. Tak boleh lah. Tak sama dengan harga 1 cupak beras. Ya. Tak mesti. Tapi kalau nak dibagi makanan yang dah masak tu, yang agak-agak harga tu boleh melepasi 1 cupak lah. RM10, ya. Lebih kurang lah macam tu. Itu kifarah, ya. Kifarah sumpah namanya. Banyak orang tak tahu. Terkadang dia bersumpah tapi dia langgar sumpah dan dia tak bayar sumpah. Ya. Jadi bersumpah ni kita hal-hal yang benda yang baik lah. Kalau benda yang tak baik tu tak perlu kita, ya, sampai bersumpah. Ya. Jadi banyak contoh macam siapa? Sayyidina Abu Bakar, ya. Dia pernah bersumpah, ya, selalu ditolong orang miskin, perempuan miskin tu. Tapi bila perempuan miskin tu dia terbabit dengan fitnah Aisyah dan Safwan, maka lepas tu dia tidak bagi sedekah kepada perempuan ini. Ya, itu pun dapat teguran daripada Allah. Ya. Maka
ya Abu Bakar pun batalkanlah sumpahnya dan dia pun bagi balik makan. Ya, orang perempuan yang miskin tu yang selalu dia bagi makanan. Ya. Jadi ya, benda yang baik ya, maknanya jangan ya sampai kita membatalkan untuk bersumpah ya, dengan bersumpah nak membatalkan. Contohnya, ya demi Allah aku takkan satukan dua beradik tu. Kita bersumpah. Tak boleh. Dalam hal silaturahim, ya tak boleh sampai bersumpah. Begitu juga hal sedekah. Ya tak boleh kita bersumpah. Demi Allah aku tak nak bantu lagi si fulan tu. Pun tak boleh. Ya. Itu dilarang. Ya. Tetapi kalau seandainya dia bersumpah, ya macam tadilah, ya dia tak nak merokok, dia bersumpah, kemudian dia merokok, jadi dia sudah melanggar sumpah. Macam itu kena bayar kifarah sumpah. Ya. Dan jangan bersumpah untuk melakukan kejahatan. Itu jangan bersumpah. Itu dilarang. Baik ya, kita teruskan. Okey. Okey. Siapa ni dulu? Saya nak tanya, kalau misalnya macam rakan tadi kan yang doktor kata jangan tak rokok, dia kata okey, dia tak isapkan, tapi dia tak sebut, dia tak kata perempuan cuma dalam hati je, okey, tak nak isapkan kan. Cuma dalam hati dia macam tak nak buat, tetapi dia tak sebut, tak sumpah, jadi dia sumpah kan. Bukan. Kalau tak dilafazkan. Yang dalam hati itu tak ditulis lagi. Tapi kalau dilafazkan, ada saksinya yang dengar, itu dia kena wajib bayar sumpah kifarah. Ini yang orang yang bersumpah tu kena pegang Al-Quran tu Ustaz. Tengoknya bersumpah tu Ustaz. Ya, sebenarnya ya pegang Al-Quran tu bukan ajaran Islam, tu ajaran Kristian. Ya. Islam dia tidak pegang Al-Quran nak bersumpah. Ya. Zaman Nabi, mana ada kitabnya nak dipegang Quran tu? Semua Quran dalam hati. Semua Quran dalam hafalan. Ya, adanya Quran tu kan zaman Umar. Zaman Umar tu baru adanya Quran dicatat. Jadi yang orang Kristian dia bersumpah dia akan memegang Bible. Mengembang kita jangan ikut cara mereka. Sumpah pegang Quran, berani pegang Quran. Orang-orang gitu. Dia terikut-ikut lah, terikut-ikut. Yang jadi menteri dia tak pegang Quran. Dia sumpah depan agung ya. Depan agung ya. Dia tak ada pegang Quran. Jadi itu bukan cara Islam pegang Quran bersumpah. Kita sebut wallahi tallahi itu Allah pun dah dengar dah. Tak payah nak pegang Quran. Okey, lagi siapa nak baca? 1391 1391. Silakan. Baik. Catatkan 1391 hadis sah. Matan, sumpah disertai dengan masyiah. Masyiah ni kalimah insya-Allah ya. Buatlah catatan tu insya-Allah.
Macam bismillah namanya basmalah, alhamdulillah nama hamdalah. Ya, insya-Allah tu masiah, ya. Baik. Insya-Allah, ya. Tidak dianggap sumpah. Tidak dianggap sumpah yang boleh dibatalkan. Hukum sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, ya. Hadis ini menerangkan seorang yang ia berkehendak atas sesuatu dan bersumpah, maka hendaknya kalimah sumpahnya itu berupa insya-Allah. Dengan kalimah ini, jika ia telah nyata kemudian tidak dapat menunaikan apa yang menjadi sumpahnya, ya, maka tiada kewajipan untuk membayar kifarah. Ya. Jadi, ya, contohnya kita katakan seperti juga berjanji. Ya, esok kita jumpa, ya. Ya, insya-Allah. Insya-Allah tu berupa sumpah. Tapi sumpah insya-Allah ini, ya, tidak seperti sumpah wallahi atau tallahi. Ya. Seandainya, ya, ada hal yang tidak mengizinkan untuk kita berjumpa, maka ia tidak ada kifarah sumpah. Macam tu, ya. Itu perkataan kalimah insya-Allah tu, ya. Dianggap sebagai satu sumpah juga, ya. Tapi sumpah itu tidak ada kifarah. Okey, 1392. Siapa nak baca? Silakan. 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 Ya. Baik. Catatkan 1392 hadis sah. Matan boleh bersumpah dengan salah satu dari nama-nama Allah yang 99 itu. Hukum mukhayyar. Mim ho ya alif ra. Mukhayyar. Mim ho ya alif ra. Ya, mukhayyar maknanya boleh pilih. Boleh pilih. Kita dah biasa dengan perkataan wallahi, tallahi, wabillahi. Ya, sebenarnya kalimah asmaullah atau nama-nama Allah yang 99 tu, ya, semua boleh dijadikan sebagai, ya, alat sumpah. War-Rahmani, tapi syaratnya, ya, depan dia baris bawah, ya. Depan wa tu, contoh wallahi, kan kita sebut wallahi. Kalau Rahman, war-Rahmani. Demi Tuhan yang Maha Pemurah. War-Rahmani, War-Rahimi. Jadi kalau berbaris depan, itu tak ada sumpah. Wa tu maknanya dan.
Contoh kita baca wallahu, wallahu hu. Itu makna dan Allah. Sebab itu sumpah dia tak boleh wakaf. Sumpah kena sebutkan hujung baris tu. Wallahi, macam tu. Wallahi ada baris bawah. Kalau baris bawah wa tu demi. Kalau baris depan wa tu dan. Itu bezanya. Lagi? Siapa nak baca? 1393. Silakan. Hmm. 1393 hadis sah. Matan, sumpah palsu termasuk dalam bahagian dosa-dosa besar. Hukum haram. Jadi sumpah palsu ialah sumpah yang dipergunakan oleh seseorang untuk menguatkan pengakuannya agar ia dapat mengambil harta seorang Muslim. Padahal pengakuannya yang dikuatkan dengan sumpah itu adalah dusta. Ya? Atau dia mengatakan, wallahi aku tak pernah ambil pun. Ya? Aku tak pernah datang sini pun. Padahal dia mengambil, dia datang. Itu semua adalah sumpah palsu namanya. Ya? Sumpah palsu ni tidak ada kifarah. Tapi dia akan menerima akibat daripada sumpahnya. Lagi, siapa nak baca? Hadis 1394. Silakan. 1394. Okey, catatkan ya. Hadis 1394, hadis sah. Matan menerangkan pengertian sumpah
yang sia-sia. Yang ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah. Yaitu umpama tidak, demi Allah, koma, ya, demi Allah, ya, demi Allah, ya, dan sebagainya. Yang biasa diucapkan sehari-hari untuk penguat percakapannya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, ya. Cari sendiri dalam surah Al-Baqarah, tak teringat ayat apa, ya. Dia punya, ya, kata-kata dalam ayat itu, la yu'akhizukumullahu billagwi fi aymanikum. Ya, tidak yang mengambil oleh Allah akan kamu dengan sumpah sia-sia. Walakin, dan akan tapi, yu'akhizu bima kasabat qulubukum. Dan akan tapi Allah yang ambil apa yang dia usahakan oleh hati-hati kamu. Maknanya apa yang diniatkan oleh hati-hati, ya, itu adalah sumpah yang dipegang atau diambil oleh Allah. Tapi sumpah yang dikatakan sumpah sia-sia ni, kalau kita tengok dalam percakapan orang-orang Arab, ya, kita dapat lihat bahawa percakapannya banyak menyebut wallah, 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 la wallah. Jadi sikit-sikit ada banyak perkataan wallah. Jadi itulah yang dimasukkan ialah, ya, lagwi, sumpah yang sia-sia. Allah tidak ambil. Mana tidak ambil ni, mana tidak dijadikan sebagai satu dosa. Ya. Sebab itu dah jadi satu kebiasaan, ya, dalam percakapan Arab. Dia kata la wallah. Macam la wallah contohnya. Tidak, ya, demi Allah. Tapi itu bukan sumpah, itu yang dikatakan lagwi. Sumpah yang tidak bayar kifarah, sumpah dikatakan sumpah, ya, sia-sia namanya. Ya. Jadi, ya, sumpah yang demikian tidak dikira, ya, tidak dikira sebagai sumpah. Tapi jangan kita, sebab Arab tu bukan bahasa kita. Kita kalau sebut wallah saja, wallahi, itu dah kira sumpah betul-betul. Kalau sumpah-sumpah sia-sia kita sebut sumpah, sumpah, tak apa, itu boleh dikatakan sumpah sia-sia. Ya, ayat macam tu tak payah kifarah. Ya, wallah, wallah, macam tu. Ya. Kalau wallah, wallah kita ni, kita dah betul. Kalau percakapan Arab, wallah, wallah tu kan dengar kalau orang Arab cakap. Ya, banyak perkataan sumpah. Tapi sumpah tu namanya sumpah sia-sia. Yang sumpah betul-betul apa? Bila diajukan suruh bersumpah, dia pun bersumpah wallahi tallahi wabillah, contohnya. Dia bersumpah dengan kata-kata itu. Itu maknanya sumpah betul tu. Ya. Jadi kita kena tahu sumpah sia-sia dengan sumpah betul. Sumpah sia-sia bagi mulut kalimah Melayu kita sebut sumpah ialah. Sumpah. Ya. Sumpah aku cakap, sumpah aku macam dia kata sumpah-sumpah. Tapi jangan sebut wallah lah. Ya. Sebab kalimah wallah ni bukan kalimah kita. Kalimah tu kalimah Arab. Ya. Jadi kalau dah
kita sebut kalimah tu, ya dah memang sungguh-sungguh yang kita bersumpah. Boleh cari sendiri dalam surah Al-Baqarah. La yu'ahizukumullahu billaghwi fi aymanikum walakinallahu yu'ahizukum bima kasabat qulubukum. Oh, jumpa. Dah jumpa. Ayat 225 cari kan? 225. Surah Al-Baqarah. La yu'ahizukumullahu billaghwi fi aymanikum. Ya, Allah tidak mengambil sumpah yang sia-sia buat kamu. Walakin, dan tetapi, yu'ahizukum, ia mengambil akan kamu bima kasabat qulubukum, dengan apa yang ia usahakan oleh hati-hati kamu. Mana yang benar-benar terbit daripada hati, ya, sumpah tu, itu sumpah yang diambil, ya, oleh Allah. Diambil tu maknanya ya ada dosa pahala, ya. Baik, ya, sekadar itu dulu untuk hari ini. InsyaAllah, ya, mudah-mudahan dapat kita manfaatkan bersama. Tapi rakaman hari ini yang awal-awal tadi menghilang dia punya rakaman dia. Jadi adalah dapat hadis yang ketiga macam itulah tadi baru dapat masuk balik. Kalau yang nak mengulang rakaman itulah. Okey, sekadar itu dulu. Kita sudahi dengan doa. Sadaqallahul azim.